Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang saya muliakan, saya hormati penganjur untuk seminar Sapli 2021, para pembentang kertas kerja dan juga para peserta yang dihormati semua. InsyaAllah, saya Amy Eliani binti Mak Zain, calon pelajar PhD Peradaban Islam Institut Islam Hadauri UKM dan juga pensyarah di Jabatan Kefahaman dan Pemikiran Islam Pusat Pengajian Trust Quiz, akan membentangkan satu tajuk dan perkongsian terhadap salah satu berkaitan dengan tesis kajian saya, iaitu kajian terhadap aplikasi tema dan metod dakwah dalam kalangan pendakwah bukan Melayu Malaysia Indonesia. Untuk pertamanya saya kongsikan isi kandungan bagi sesi pembentangan ini. Yang pertamanya abstrak, yang kedua pengenalan dan penyataan masalah, yang ketiga terus kepada perbincangan yang mana dibahagikan kepada dua. Perbincangan pertama, aplikasi tema dakwah oleh pendakwah bukan Melayu Malaysia Indonesia. Yang kedua, aplikasi metod dakwah oleh pendakwah bukan Melayu Malaysia Indonesia. Dan yang terakhir, analisis dan kesimpulan. Untuk abstrak, saya bacakan dahulu. Pengenalan. Partisipasi pendakwah bukan Melayu semakin berkembang walaupun mereka adalah minoriti di negara majmuk dan masing-masing mempunyai pendekatan tersendiri dalam menyampaikan dakwah Islamiah. Namun, pemerhatian ataupun perhatian terhadap penulisan akademik masih kurang dibincangkan sekalipun mereka ada peranannya dalam mengembangkan dakwah di tempat masing-masing. Oleh itu, objektif kajian ini untuk meneroka tema dan metod dakwah yang diaplikasikan oleh pendakwah bukan Melayu Malaysia Indonesia. Metodologi kajian adalah kualitatif. Hasil kajian mendapati kemunculan pendakwah-pendakwah bukan Melayu di Malaysia Indonesia menzahirkan bahawa mereka semakin terkedepan dan turut memberi peranan besar dalam melengkapi dakwah dalam masyarakat majmuk. Sebagai pengenalan, saya mulakan dengan berdakwah, satu yang sinonim dan erat dengan umat Islam seluruh dunia, dan ia juga sebagai motivasi daripada agama, daripada ayat Al-Quran yang bermaksud sebaik-baik umat yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dan di sini Islam berkembang melalui dakwah jelas daripada sirah para anbiya yang termaktub di dalam Al-Quran. Seterusnya diteruskan oleh Khalifah Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah sehingga Islam berkembang ke serata dunia. Sampailah risalah Islam ke serata dunia melalui pendekatan dakwah yang pelbagai oleh golongan terdahulu. Begitu juga di alam Melayu termasuk Malaysia, Indonesia. Islam juga turut diterima dan sekaligus mewarnai pola pemikiran dan kehidupan umat beragama di umat Melayu yang beragama. Impak dakwah telah menyebabkan Islam berkembang dengan meluas dan bertambah bilangan orang memeluk Islam. Atas faktor ini menjadikan orang Islam di Malaysia, Indonesia bukan sahaja terdiri daripada etnik Melayu Islam tetapi Cina, India juga Islam. Contohnya statistik saudara baru yang mendaftar di Perkim sekitar tahun 2000 hingga 2011 mencapai 3 angka. Ini menggambarkan Islam semakin diterima tidak kira bangsa dan bahasa. Namun, dari sisi pandang yang berbeza, peningkatan mereka
yang berlainan bangsa memeluk Islam menyebabkan kemunculan pendakwah-pendakwah dari bangsa selain Melayu yang melengkapi arena dakwah di Malaysia, Indonesia. Sedangkan kajian-kajian terdahulu membincangkan secara terperinci mengenai pendekatan dakwah dalam kalangan bukan Melayu masih kurang mendapat perhatian. Oleh itu tujuan penulisan ini meneroka aplikasi tema dan metod pendakwah bukan Melayu, Malaysia, Indonesia dalam kajian-kajian lepas. Untuk perbincangan pertama, terdapat aplikasi tema dakwah Malaysia, Indonesia. Terdapat 3 tema utama aplikasi yang digunakan, tema ataupun mesej dakwah yang digunakan oleh pendakwah bukan Melayu dalam kajian-kajian lepas, iaitu membetulkan salah faham, asimilasi budaya Cina kepada Islam dan ideologi politik. Tema pertama, membetulkan salah faham. Dalam konteks membetulkan salah faham ada 4 cabang ataupun 4 sub, iaitu yang pertama diskriminasi etnik dan yang kedua pertukaran nama. Diskriminasi etnik, dakwaan sebahagian orang yang salah faham mendakwa terutamanya di Indonesia, orang Cina Indonesia menyatakan ajaran Islam yang menyebabkan berlakunya jurang etnik Cina dan Indonesia, terutamanya dari segi ekonomi dan ekonomi Cina dan Islam di Indonesia. Dan salah seorangnya pendakwah yang bernama Juhnus Jahja cuba membetulkan salah tanggapan ini dengan memberi pandangan bahawa diskriminasi yang berlaku itu akan hilang jika etnik Cina menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Seterusnya pertukaran agama. Ada dakwaan ataupun salah faham di kalangan Islam dan juga golongan bukan Islam. Mereka menyatakan bahawa jika masuk Islam, nama harus ditukar kepada nama yang bersifat kemelayuan. Jadi di sini beberapa pendakwah-pendakwah yang bukan Melayu, Indonesia, Malaysia yang cuba membetulkan persepsi yang salah ini dengan mengekalkan nama mereka yang asal walaupun mereka telah memeluk Islam. Antaranya Taufik Yap Yun Hin, Firdaus Wong Wai Hong, Beng Oi Choi Beng. Seterusnya, yang ketiga, mempelajari agama lain. Dan yang keempat, holy water. Salah faham berkenaan mempelajari agama lain, dakwaannya orang Islam di Malaysia agak skeptikal untuk mempelajari agama-agama lain, apatah lagi mempelajari kitab-kitab suci agama lain kerana bagi mereka menjejaskan akidah dan boleh membawa kepada murtad. Dan ini ditegaskan dan dibetulkan salah faham ini oleh beberapa pendakwah bukan Melayu seperti Lim Joy Sun, Firdaus Wong Wai Hong, Shah Kirit, dan menyatakan bahawa belajar agama lain, perbandingan agama bukan mengukuhkan akidah kita sahaja sebagai seorang Islam, tetapi dapat berdakwah kepada orang yang bukan Islam. Dan yang terakhir dalam konteks tema yang pertama membetulkan salah faham, iaitu berkenaan holy water. Ini juga terjadi yang mana salah faham terhadap holy water dalam penganut agama Kristian, mereka mengatakan holy water menjejaskan akidah Islam, lidah kelu tidak dapat bersyahadah. Jadi di sini juga diperbetulkan salah faham ini oleh beberapa pendakwah bukan Melayu, iaitu Lim Joy Sun, John Silverrush yang membetulkannya bahawa holy water ini hanya diibaratkan seperti air wuduk bagi penganut agama Kristian, bukan untuk diminum. Kegunaan holy water untuk beberapa upacara di dalam gereja seperti pembaptisan dan juga merawat ataupun sebagai minyak kepada orang yang sakit di rumah. Tema yang seterusnya, tema yang kedua iaitu asimilasi budaya Cina kepada Islam. Di sini ada dua
tema yang dibincangkan dalam kajian lepas, iaitu tema yang berkaitan seni bina ataupun binaan. Yang kedua, tema yang berkenaan dengan pemakanan ataupun kulineri. Okey, asimilasi kebudayaan Cina ke dalam Islam pada binaan masjid yang ini telah muncul tahun 2000 yang melibatkan sekurang-kurangnya ada 10 masjid yang telah dibina di Malaysia dan Indonesia. Okey, begitu juga dalam konteks pemakanan ataupun kulineri. Okey, kulineri halal diuruskan oleh etnik Cina Muslim. Semakin popular dan mendapat perhatian bukan sahaja etnik Cina tetapi juga bukan Cina seperti Melayu. Okey, untuk menikmati juadah hidangan Cina yang halal. Dan kewujudan pemakanan restoran Cina Muslim sekitar tahun 2006. Antaranya Muhammad Chan Halal Restaurant, Sharin Low Seafood Restaurant, dan pada tahun 2012 8 cawangan telah berkembang lagi 8 cawangan Muhammad Chan Restaurant dan juga 17 cawangan Sharin Low Restaurant di Malaysia. Yang ketiga, Islam dan ideologi politik. Pendakwah bukan Melayu, khususnya etnik Cina di Indonesia, menegakkan agama Islam dan ideologi politik mereka dalam satu masa yang sama. Contohnya Felix Xiu yang merupakan penganut Kristian Roman sebelum ini dan memeluk Islam, mengenali Islam daripada seorang rakannya yang aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Dan beliau aktif menjelaskan Islam sebagai way of life dalam masa yang sama turut mempromosikan ideologi Hizbut Tahrir Indonesia kepada golongan muda di sana. Okey, perbincangan kedua iaitu berkenaan metod dakwah Malaysia Indonesia. Di sini mempunyai ada 4 metod dakwah yang dibincangkan dalam kajian lepas. Yang pertamanya memaksimalkan penggunaan media sosial. Kedua, persembahan teks, gambar, video dakwah yang mempunyai grafik yang menarik. Yang ketiga, perniagaan dan keusahawanan. Dan yang keempat, metod dakwah bergerak secara jemaah dan berpersatuan. Okey, metod dakwah memaksimalkan penggunaan media sosial. Ini boleh dilihat daripada dua contoh, Felix Xiu dan Firdaus Wong Wai Hong yang mempunyai beberapa medium media sosial. Contohnya YouTube, Facebook live streaming, akaun Facebook yang tersendiri yang mana mempunyai follower dan peminat subscriber yang ramai. Dan yang kedua, persembahan pada teks, gambar dan video dakwah, grafik yang menarik. Ini juga boleh dilihat daripada Felix Xiu yang memaksimalkan tadi penggunaan media sosial yang mana contohnya YouTube beliau yang begitu durasi yang singkat, mesej ringkas dan mempunyai animasi. Begitu juga di Malaysia persembahan yang pada YouTube, Syahkirit Kakula Govinji, yang mana rakaman video YouTube beliau yang bertemakan dekati yang jauh, durasi yang ringkas, santai dan singkat dan menarik. Seterusnya, metod dakwah yang ketiga adalah bergerak secara jemaah dan berpersatuan. Yang ini boleh dilihat di mana kebanyakan daripada pendakwah bukan Melayu di Malaysia ataupun Indonesia yang mempunyai jemaah ataupun gerakan dakwah yang tersendiri. Bahkan ada sebahagian mereka merupakan pengasas kepada gerakan tersebut. Di sini kita boleh lihat contohnya Anton Medan yang merupakan pendakwah di Indonesia yang menubuhkan sekolah berasrama Islam di Bogor, Indonesia, dan Lim Joy Sun merupakan pegawai dakwah di Makmar, Malaysia dan juga pengasas kepada gerakan dakwah yang dikenali sebagai interaktif dakwah training. Begitu juga Felix Xiu. Beliau juga berpersatuan, maksudnya berjemaah, ada tim. Isteri dan pembantunya yang menggerakkan aktiviti-aktiviti dakwah di Indonesia.
Begitu juga dengan Lim Joy Soon tadi, okey, mempunyai tim dakwah di kalangan, bukan sahaja di kalangan yang pendakwa yang etnik lain yang Islam, tetapi juga di kalangan orang Melayu Islam. Dan yang terakhir, perniagaan dan keusahawanan. Contohnya di sini Koko Lim yang merupakan salah seorang finalis Mimbar Da'i yang menjadikan dakwah dalam bentuk perniagaan dan keusahawanan, dan antaranya beliau mempunyai perniagaan berunsur Islamik, umrah dan hajj, travel, religious SMS service dan sebagainya. Begitu juga di Malaysia, contohnya Fidas Wang Wai Hong mempunyai cawangan kedua, My Kampung Fresh Mart, yang berniaga barangan seperti ayam, ikan. Firdaus Wong Wai Hong menjelaskan dakwah Nomi, gerakan dakwahnya MRM untuk jana kependapatan dan kebajikan dan membuat pekerjaan, membuka pekerjaan kepada orang luar di sana. Analisis dan kesimpulan, skop dakwah begitu luas dan memerlukan penambahbaikan dan tambah nilai dari semasa ke semasa. Begitu juga halnya tema dan metod dakwah perlu diberi perhatian dan penilaian bagi memastikan dakwah berlaku secara efektif. Dalam masa yang sama, penemuan kajian lepas terhadap aplikasi tema dan metod dilakukan oleh pendakwah bukan Melayu masih kurang diberi penumpuan dalam kajian dan penyelidikan akademik, khususnya negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Maka penekanan hal sedemikian perlu difokuskan kerana kemunculan pendakwah etnik selain Melayu itu semakin berkembang dan aktif. Dan yang terakhir, bahkan kemunculan mereka dalam berdakwah menjelaskan bahawa mereka mendapat perhatian dan tarikan bukan sahaja di kalangan orang bukan Islam daripada etnik mereka, tetapi juga orang Melayu Islam. Saya akhiri dengan salah satu daripada ayat Al-Quran yang bermaksud daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.